أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Guru kita Al-Fadil, Tuan Guru Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak, panel pakar Falak Jakim selaku pembimbing kuliah kita pada pagi ini. Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Guru, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta seluruh para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia izinnya bertemu lagi kita pada kali ini untuk sesi kuliah Falak kitab Manzumatul Manazil Qamar karangan Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. Alhamdulillah, kita dipertemukan di penghujung Ramadan ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siri kali ini adalah siri yang ke-28 yang insya-Allah kita akan membincangkan tentang manzilah, perihal manzilah yang ke-27 daripada 28 manzilah, iaitu pada hari ini kita akan bincangkan manzilah farru ad-dalwu muakhar, farru ad-dalwu muakhar, yang merupakan manzilah yang kedua terakhir lah. Jadi insya-Allah Ustaz, kita ada lagi, insya-Allah kita ada lagi 2 sesi. Sesi akan datang kita akan bicarakan tentang manzilah yang terakhir. Kemudian insya-Allah kita akan cuba tambah satu lagi sesi khas, iaitu sebagai rumusan lah ataupun penutup khulasah kepada pengajian kita ini, bergantung kepada kelapangan Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz lah, insya-Allah kita akan bincangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kepada yang ingin memuat turun salinan PDF kitab Manzumatul Manazil Qamar ini dan juga slide presentation ataupun nota yang telah disediakan oleh Al-Fadhil Ustaz, bolehlah memuat turun dengan menekan ataupun klik link ataupun pautan yang telah disediakan di ruangan Facebook. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan ataupun pertanyaan yang berkaitan tentang tajuk ataupun yang berkaitan dengan falak secara umumnya, bolehlah tuliskan pertanyaan ataupun soalan yang hendak ditanyakan itu di ruangan komen di Facebook. InsyaAllah saya akan santunilah mengikut kesesuaian dan juga berdasarkan kepada kesempatan masa yang ada, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan ini menyerahkanlah kepada Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak bagi meneruskan kuliah kita pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladzina astafa, amma ba'. Terima kasih Ustaz Amri selaku moderator pengacara majlis pagi yang berbahagia ini. Tak lupa juga kepada seluruh kaki tangan warga kerja Jabatan Mufti Negeri Perak yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, ustaz, ustazah yang dirahmati Allah. Baiklah, kita dapat bersama dalam membicarakan kitab Manzumah Manazil Qamar, dan pada hari yang berbahagia ini kita akan bicarakan fasal manzilah farqud dalwi muakhar, manzilah bulan yang ke-27, karangan Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani rahimahullah, wafat pada tahun 1355 Hijrah.
kalaupun sudah menghampiri 100 tahun, akan tetapi masih lagi dimanfaatkan hasil-hasil karangan nukilan penulisan Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani. Baiklah, kita mulakan dengan baits yang pertama dan baits yang kedua, rangkap syair yang pertama dan rangkap syair yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fi thani ashril burji a'ni hamala bi tali'il fajrir rabi'i hasala. Fi thani ashril burji a'ni hamala bitali'il fajrir rabi'i hasala. Artinya, manzilah baik ya. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Maklumlah ramai yang nak menghubungi, ramai yang nak menelpon ni. Saya guna handphone saya. Jadi ramai pula yang nak menghubungi saya, nak menelpon saya, sibuk nak tanya bila nak raya. Kesian. Yalah. Manzilah farq dawil muqaddam dan manzilah farq dawil muakhar berada pada burus yang ke-12. Boleh juga di burus yang pertama, melepasi burus yang ke-12. Ya, sudah memasuki pula burus yang pertama iaitu hamad. Manzilah farq dawil muqaddam dan manzilah farq dawil muakhar terbit di waktu terbitnya fajar di awal musim bunga. Baik, kita lihat pula bait syair yang selanjutnya. Fi khamisil 20 ya ikhwani yatla'u bil fajril fariqut thani. Fi khamisil 20 ya ikhwani yatla'u bil fajril fariqut thani. Artinya, wahai saudaraku, ingatlah pada tanggal 25. Tanggal 25. Maka kita tertanya-tanya, tanggal 25 itu merujuk kepada 25 Mac. 25 Mac. Ya, bermulanya musim bunga. Terbitlah di waktu fajar bintang bagi manzilah farq dalwi yang kedua, iaitu untuk farq dawil muqaddam dan juga farq dawil muakhar. Baik, kita boleh lihat kalam syarah yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani. Qauluhu fi thani ashril burj ila akhiril bait. Wa yatla'u minal muqaddam anjumun yamaniyatun yuqalu laha an-nadman min matli'i Suhail
wa min nahiyati Syam an-naqa wa hiya nujumun mustafatun ka hayatin naqa sighar saffin mudhi'un wa huwa adh-dhahru wa saffun khafiyun yuqalu lahu al-batn wa qaful khatib wa hiya khamsatu nujumin fi sifatil mihrab. Baik, maknanya merujuk kepada bait rangkap syair pada kalimah fi thaniya ashril burj dan terbit daripada manzilah Farghid Dalwil Muqaddam, begitu juga Farghid Dalwil Muakhar, beberapa bintang daripada pihak selatan yang disebut sebagai An-Nazman, iaitu daripada tempat terbit bintang Suhail, merujuk kepada arah selatan. Dan daripada pihak utara pula, arah utara, ada sebutir bintang yang disebut An-Naqa, iaitu beberapa bintang yang cerah seperti bonjolan pada seekor unta. Bintang yang agak kecil bercahaya disebut dengan nama Al-Zahru, dan sebutir bintang yang kecil juga disebut Al-Batnu, dan sebutir bintang yang dikenali sebagai Kaful Hasib, yakni tapak tangan yang subur berinai yang terdapat 5 bintang-bintang sokongannya berupa bentuk mihrab. Ada menyatakan di sini, pengarang kitab ini menyatakan bentuk mihrab, tetapi yang masyhurnya disebut Zatal Kursi. Maknanya berbentuk sebuah kerusi. Sebuah kerusi. Jadi tak sedap kalau kita cuba tasyakul, bentuk, tasawur, rupakan dengan bentuk rupa sebuah kerusi. Lebih elok kalau dirupa bentukkan seperti sebuah mihrab. Baik. Mohon Ustaz Amri untuk gerakkan slide yang selanjutnya. Gerakkan lagi slide selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah. Kalau perhatikan slide ataupun paparan yang disediakan, bintang-bintang yang membina 2 manzilah Farghid Dalwi, sama ada Farghid Dalwi Muqaddam dan Farghid Dalwi Muakhar, kita dapati bahawa 2 bintang untuk Farghid Dalwil Muqaddam, begitu juga 2 bintang lagi untuk Farghid Dalwil Muakhar, maka jumlahnya ada 4 bintang. Manzilah Farghid Dalwil Muqaddam 2 butir bintang, manzilah Farghid Dalwil Muakhar 2 butir bintang. Maka 4 bintang yang membina 2 manzilah ini terletak di gugusan bintang-bintang yang dirupa bentukkan seperti seekor kuda. Yang dirupa bentukkan seperti seekor kuda. Tasyakul, bentuk, tasawur, rupa. Bentuk dan rupanya seekor kuda. Ya. Kalau kita lihat Farghid Dalwil Muakhar yang kita nak bicarakan hari ini, Farghid Dalwil Muakhar, maka ada 2 bintang. Bintang yang pertama berada di bahagian pusat kuda, bahagian pusat kuda, kerana dekat situ tu kuda tu separuh saja badannya.
Dan kita hanya nampak dua kaki je. Dua kaki di hadapan. Itulah yang membina Farid Dalwil Muqaddam. Baik. Kemudian dibelah tengah-tengah tu. Yang dibelah tengah-tengah tu, separuh badan tu, itu adalah pusat kuda tu. Maka di bahagian pusat kuda tu, di situlah ada sebutir bintang dan saya tandakan dengan tanda bulatan di situ. Itu adalah bintang Farqid Dalwi Muakhar yang pertama dan ditulis di situ Surtul Farsi ataupun Sartul Farsi, pusat bagi kuda. Manakala bintang kedua untuk Farid Dalwil Muakhar, bintang kedua ada garis lurus di situ, bintang kedua Farid Dalwil Muakhar ini betul-betul diletakkan di bahagian Janahul Farsi, iaitu kepak kuda. Maka Farid Dalwil Muakhar ini dua bintang. Bintang yang pertama terletak di bahagian pusat kuda. Bintang yang kedua terletak di bahagian kepak kuda, sayap kuda. Itu yang mudah untuk kita fahamkan. Baik, kita baca paparan yang saya telah berikan di situ. Manzilah Farid Dalwil Muakhar, terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di awal musim bunga. Ada pembetulan di situ ya. Jadi pembetulannya ialah manzilah Farid Dalwil Muakhar. Muakhar. Jadi saya tulis muqaddam tu. Manzilah Farid Dalwil Muakhar, terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di awal musim bunga. Dan berdasarkan tarikh, iaitu pada 13 April 2020, jam 6.04 pagi. Jam 6.04 pagi. Terbitnya fajar di Pulau Pangkur. Maka kalau kita perhatikan, saya tersalah tulis tu, manzilah Farid Dalwil Muakhar, bukan muqaddam, saya salah tulis. Manzilah Farid Dalwil Muakhar. Oleh kerana dia ni dua manzilah yang digabungkan. Baik, Farid Dalwil Muakhar. Kita perhatikan paparan daripada perisian stellarium. Perhatikan di situ garis ufuk yang berwarna hijau. Garis ufuk yang berwarna hijau. Kita perhatikan mata angin syarqun. Baik. Perhatikan garis ufuk yang berwarna hijau. Garis bujur yang berwarna merah. Khatul kusufi. Ecliptic line. Dan garis bujur juga yang berwarna biru, khatul istiwa. Maka kita perhatikan pada garis lintang, garis ufuk berwarna hijau, saya ada tandakan dengan tanda bulatan. Kalau perhatikan di situ sebutir bintang terletaknya pusat kuda dan di situ jugalah terletaknya telinga seorang wanita yang dirantai kakinya. Nanti kita akan bahas kemudian. Kenapa pula wanita ni? Wanita yang dirantai kakinya. Maka di bahagian perut ni itulah adanya manzilah yang terakhir, manzilah yang ke-28. Batnul Hut. Kita akan bahaskan nanti akan datang. Baik. Maka sebutir bintang yang saya tandakan dengan tanda bulatan, bintang tersebut berada tepat pada pusat kuda
dan juga pada bahagian telinga. Al-mar'atul musalsalah. Baik. Manakala perhatikan lagi ada sebutir bintang tepat berada di atas garisan ufuk berwarna hijau. Dan juga berada di bahagian sayap, bahagian kepak kuda. Itu adalah bintang yang kedua. Bintang yang kedua bagi manzilah Farghid Dalwi Mu'akhar. Farghid Dalwi Mu'akhar. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Baik, slide yang selanjutnya, kalau kita perhatikan, setiap hari manzilah Farghid Dalwi Mu'akhar akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Baik, kalau kita ambil tarikh 13 April 2022, jam 6.04 pagi terbitnya fajar di kedudukan Pulau Pangkor. Ya, maka ketinggian bintang Farghid Dalwi Mu'akhar yang terletak di bahagian pusat kuda tu 2 darjah 18. Keesokan harinya iaitu pada 14 April 2022 jam 6.04 pagi, masuknya waktu subuh di Pulau Pangkor. Ya, apabila kita lihat ketinggian bintang Farghid Dalwi Mu'akhar yang pertama yang terletak di pusat kuda adalah 3 darjah 10 minit. Mengesahkan bahawa setiap hari bintang ini akan berganjak sebanyak 1 darjah. 30 hari, 30 darjah. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Secara global, setiap manzilah yang dibina ada di situ bintang-bintang sokongannya. Bintang-bintang yang menyokong sebagai bintang yang mendokongi setiap manzilah. Setiap manzilah ada bintang penyokong yang mendukung manzilah tersebut. Ya. Selain daripada bintang-bintang yang membina manzilah itu sendiri. Al-Farghid Dalwi Mu'akhar, 2 bintang yang membinanya yang kita telah jelaskan. Dan manzilah Farghid Dalwi Mu'akhar ini ada bintang-bintang penyokongnya. Dan lazimnya bintang-bintang yang menjadi penyokong, yang mendokongi ini bukan daripada keluarga Buruj. Bukan daripada keluarga Buruj. Baik. Untuk manzilah Farghid Dalwi Mu'akhar, bintang yang menyokongnya merujuk kepada kedudukan selatan. Maka tak lain tak bukan bintang yang popular yang menjadi rujukan arah selatan, iaitu bintang Suhail. Bintang Suhail. Jadi bintang Suhail tu yang nampak dekat sini ujung tu Makhlaf, iaitu jauh sangat tu. Al-Makhlaf tu maknanya kapal perang yang telah karam dan terbalik. Kapal perang Suhail yang karam dan terbalik. Ujung tu sebelah kanan. Itu Ustaz Amri pernah tunjuk tadi tu. Makhlaf itu adalah rujukan dan memberi sokongan dan dukungan kepada manzilah Farghid Dalwi Mu'akhar dari arah selatan, kutub selatan. Manakala bintang-bintang sokongan daripada arah utara, kutub utara, cuba perhatikan yang tertulis di situ Zatal Kursi.
zatal kursi. Zatal kursi ini kalau kita perhatikan manzilah farghil dalwil muakhar merujuk kepada kuda, maka bawah kuda itu adanya bintang-bintang al-mar'atul musalsalah, iaitu bintang yang dirupa bentukkan wanita yang dirantai dua kakinya. Maka sebelah bintang-bintang wanita yang dirantai dua kakinya ada di situ zatal kursi. Zatal kursi. Zatal kursi inilah merupakan gugusan bintang-bintang an-naqah. Gugusan bintang-bintang an-naqah. Bintang-bintang an-naqah inilah yang menjadi penyokong dan mendokongi manzilah al-farghud dalwil muakhar. Ya. Pun begitu, ulama-ulama falak Islam tak begitu berminat untuk merupa bentukkan dengan bentuk zatal kursi, tetapi lebih berminat untuk merupa bentukkan dengan bentuk mihrab. Jadi ada 5 bintang di situ. Kalau kita perhatikan ada 5 bintang kat situ tu. Bermula daripada bintang yang pertama. Jadi kalau Ustaz Amri nampak tu kan ada seorang yang duduk atas kursi tu. Jadi dekat dia punya siku tu, siku yang pegang, kalau dekat itu pegang salah satu daripada tiang kerusi tu. Itu ada satu bintang. Itu adalah punya bintang yang disebut dengan kaful hafid, iaitu tapak tangan yang subur berinai. Kaful hafid di situ. Manakala kita lihat ada muka dia, atas dada dia tu ada sebutir bintang. Tepat bintang tu berada di garis ufuk. Bintang tu yang disebut as-sadru. Tapi ulama-ulama Islam turas, mereka lebih maknanya berminat untuk menamakan az-zahru. Jadi inilah dia perbezaan. Kalau kita kata saintis astrologi, mereka namakan sadru, dada, sadru. Tapi ulama-ulama falak Islam turas, mereka tak namakan bintang itu as-sadru, mereka namakan bintang itu az-zahru. Jadi ada 5 bintang di situ. Bermula dengan kaful hafid, kemudian az-zahru, kemudian di bawahnya itu di bahagian perutnya yang tadi dinyatakan 1, 2, 3, kemudian di bahagian lutut 4, dan di bahagian tapak kaki dia tu kat kerusi tu 5. Jadi 5 bintang. 5 bintang inilah bintang sokongan dokongan dari arah utara Shimaliyah, menjadi bintang sokongan dokongan kepada bintang-bintang manzilah farghid dalwi muakhar. Alhamdulillah. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan slide yang seterusnya. Berakhir manzilah farghid dalwi muakhar dengan terbit bintang Batnul Hud di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Kalau kita perhatikan pada tarikh 29 April.
Jam 5.57 pagi. Masuknya waktu subuh di Pulau Pangkor. Jadi kita buka paparan stellarium. Baik, kita perhatikan garis ufuk. Garis ufuk yang berwarna hijau. Garis ufuk yang berwarna hijau. Kuda. Perhatikan kuda. Bawah kuda tu ada al-mar'atul musalsalah. Bawah kuda tu ada al-mar'atul musalsalah. Wanita yang dirantai dua kakinya. Kenapa wanita ni dirantai? Untuk dijadikan hamba. Untuk dijadikan hamba. Harta, benda masyarakat Arab, dia berbangga dengan hamba dia. Dia berbangga dengan hamba sahaya dia. Berapa ramai hamba yang dia ada menunjukkan kemewahan dan kekayaan dia, kehebatan dia. Maka perut di situ maknanya bukanlah merujuk kepada perut ikan. Perut itu merujuk kepada perut wanita yang dirantai dua kakinya. Sebab itu ada sebutir bintang yang saya tandakan dengan tanda bulatan. Maka bintang itu adalah Batnul Hut. Batnul Hut. Berakhirnya manzilah Farid Dalwil Mu'akhar dengan terbitnya bintang Batnul Hut di ufuk timur ketika terbit fajar pada tarikh 29 April 2022. Baik, Ustaz Amri boleh gerakkan slide yang terakhir. Inilah dia slide yang terakhir. Kalau tuan-tuan perhatikan, bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Farid Dalwi Mu'akhar. Ya. Tarikh 28 April. Tarikh 28 April 2022 jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jadi bulan terbit, nampak tu bulan terbit. Al-Qamar saya tandakan dengan tanda 4. 4 penanda tu Al-Qamar, bulan tu terbit. Ustaz boleh pernah tunjuk. Bulan tu terbit berada di kedudukan manzilah Farid Dalwil Mu'akhar. Farid Dalwil Mu'akhar segarisan dengan manzilah Farid Dalwil Mu'akhar. Jadi bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Farid Dalwil Mu'akhar. Baik, selesai kita bicarakan tentang manzilah Farid Dalwil Mu'akhar, dan dalam bait syair yang telah dikemukakan digabungkan sekali juga dengan manzilah Farid Dalwil Muqaddam. Dengan kata lain, untuk dua manzilah ini, manzilah Dalwil Farid Dalwil Muqaddam dan manzilah Farid Dalwil Mu'akhar, digabungkan kedua-duanya kerana dia kedua-dua manzilah ini mendapat sokongan, dokongan daripada bintang yang sama. Sokongan dan dokongan daripada bintang yang sama. Untuk manzilah Farid Dalwil Muqaddam, begitu juga manzilah Farid Dalwil Mu'akhar, bintang-bintang sokongannya di sebelah selatan adalah bintang-bintang daripada gugusan Suhail. Begitu juga untuk manzilah Farid Dalwil Muqaddam dan Farid Dalwil Mu'akhar, bintang-bintang sokongan daripada sebelah utara adalah 5 bintang yang disebut Zatil Kursi, ataupun lebih masyhur dalam masyarakat, dalam ulama falak Islam Turas, disebut sebagai 5 bintang utama. Jadi oleh kerana itu, sebab itu pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad An-Nabahani, dia gabungkan sekali dua manzilah ni. Dalam bait syair ini digabungkan sekali dua manzilah ini dalam bait syair ini kerana bintang penyokong dan dokongan itu bintang yang sama.
bintang yang menjadi sokongan dan dokongan daripada pihak selatan, juga bintang yang menyokong dan sokongan, dokongan daripada sebelah utara, bintang-bintang yang sama. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, selesai kita bicarakan tentang maksud daripada bait syair. Begitu juga syarah daripada bait syair. Baik, saya nak buat penambahan keperluan untuk masyarakat Arab zaman berzaman. Ini cerita masyarakat Arab zaman berzaman. Masyarakat Arab masa kini, wallahu a'lam bissawab. Tapi masyarakat Arab sejak daripada zaman baginda Ismail alaihi salam hinggalah zaman junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kini ada sebahagian yang masih terus mengamalkannya. Jadi mereka meletakkan pengharapan yang tinggi kepada dua manzilah ini. Manzilah Farghid Dalwil Muqaddam dan manzilah Farghid Dalwil Muakhar. Dan mereka cuba berusaha agar kedua-dua manzilah ini apabila digabungkan, jumlah harinya melepasi 30 hari. Melepasi sebulan. Lazimnya satu manzilah 13 hari. Satu manzilah tempoh masanya 13 hari. Dua manzilah 26 hari. Pun begitu untuk dua manzilah ini, Farghid Dalwil Muqaddam, Farghid Dalwil Muakhar, masyarakat Arab zaman berzaman berusaha kalau boleh manzilah ini melepasi 30 hari. Tak kiralah Farghid Dalwil Muqaddam 15 hari, Farghid Dalwil Muakhar 15 hari. Ataupun Farghid Dalwil Muqaddam mungkin sekadar 13 hari, Farghid Dalwil Muakhar melepasi. Kalau boleh, dua manzilah ini digabungkan, jumlah harinya melepasi 30 hari. Melepasi 30 hari. Dan berdasarkan kedudukan di Malaysia yang kita rujuk kepada Pulau Pangkor. Pulau Pangkor. Farghid Dalwil Muqaddam 25 Mac. Tepat bermulanya musim bunga. Bermulanya musim bunga 23 Mac. Maka 2 hari kemudian 25 Mac, itu dah sah bermulanya musim bunga. Maka terlihatlah manzilah Farghid Dalwil Muqaddam hinggalah 12 April. Lama tu, berapa hari tu. Kemudian 13 April yang kita bahas hari ni, muncul pula bintang Farghid Dalwil Muakhar. Dan dia akan muncul hinggalah 28 April. Jadi kalau kita ambil 25 Mac hingga 28 April tu, melepasi 30 hari. Melepasi 30 hari. Masyarakat Arab memang bercita-cita. Zaman berzaman mereka mengharapkan bahawa dua manzilah ini menyumbangkan jumlah melebihi 30 hari. Kerana apabila bermulanya musim bunga, mereka sudah bersedia untuk memetik buah anggur dan memetik buah bidara. Buah anggur, buah bidara. Dan mereka bersedia untuk mengambil hasil-hasil jenis-jenis al-baqalah, sayur-sayuran. Ini masyarakat Arab, khususnya yang menjalani pertanian di Sungai Nil dan juga menjalani pertanian di Sungai Furat, Iraq, Nil, Mesir. Dua tamadun
tua. Ya, masyarakat Arab zaman berzaman. Jadi 25 Mac kita kata. Zaman dulu mana ada takwim Mac ni kan, zaman baginda Ismail alaihi salam. Jadi mereka melihat kemunculan bintang manzilah Farid Dawil Muqaddam. Manzilah Farid Dawil Muqaddam hinggalah muncul manzilah Farid Dawil Muakhar. Mereka dapat lihat bintang-bintang itu, maka mengesahkan untuk mereka mengutip hasil buah anggur. Buah anggur kerana mereka kutip buah anggur ni untuk dua. Sama ada buah anggur yang mereka nak buat minuman ataupun buah anggur yang mereka nak dikeringkan. Ya. Dan begitu juga buah bidara. Sama ada buah bidara memang mereka akan keringkan ataupun mereka makan terus. Itu keperluan hidup mereka. Dan buah dan jenis sayur-sayuran. Jadi tumpuan kepada hasil tanam-tanaman mereka. Hasil tanam-tanaman mereka. Ya, kerana mereka sudah begitu lama menunggu. Lebih-lebih lagi yang saya menyatakan kepada tuan-tuan, 60 malam, 50 malam, 60 malam mereka berdepan dengan cuaca sejuk melampau. Jadi kemudian Allah limpahkan hujan. Limpahan hujan di waktu malam yang mereka nanti-nantikan itu sememangnya memberi sesuatu yang mereka tunggu-tunggu. Dan apabila tibanya musim bunga dengan bukti kemunculan bintang Farid Dawil Muqaddam diikuti Farid Dawil Muakhar, memang mereka betul-betul gembira, teramat gembira. Buah anggur, buah bidara, sayur-sayuran, itulah makanan mereka. Anggur yang mereka petik untuk minuman dan juga untuk mereka keringkan. Buah bidara dan buah-buah yang lain. Begitu juga mereka yang memerah susu kambing dan unta. Jadi kebergantungan masyarakat Arab itu. Kebergantungan mereka. Jadi sebab itu bintang itu sebagai alat pengukur waktu mereka. Alat pengukur waktu mereka. Dan mereka jadikan sebagai kriteria, asas pertimbangan. Kriteria, asas pertimbangan untuk mereka membuat pilihan terbaik, keputusan dan tindakan mereka. Mereka nak tanam semula, mereka akan, kerana pokok-pokok anggur tu dia akan cantas. Lepas dia kutip dia kena cantas. Itu semua perlukan kita kata asas-asas pertimbangan yang bijak. Begitu juga maknanya mereka akan tentukan kambing-kambing mereka yang mereka akan kasih. Kasih itu dibuang kemaluannya. Kerana biar kambing tu gemuk untuk mereka dapatkan daging yang secukupnya. Itulah sumber pendapatan hidup mereka. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Amri. Alhamdulillah, jazakallah khairan kathira kepada Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak atas bacaan dan juga syarahan kitab Manzumatul Manazil Qamar, yang mana pada hari ini kita membicarakan manzilah yang ke-27, iaitu manzilah Al-Farghi Ad-Dalwi Muakhar. Jadi insya-Allah kita ada satu lagi manzilah, iaitu manzilah yang terakhir, dan akan diikuti dengan satu lagi sesi khas untuk kita khulasahkan pengajian kitab Manzumatul Manazil Qamar ini, insya-Allah. Jadi kita tengok kepada
komen kat sini Ustaz. Alhamdulillah ramai juga yang bersama-sama dengan kita ni. Ustaz Firdaus ni ada daripada Penang. Abang Man kita ya, Tuan Maruzaman, AJK Falak Negeri Perak, ada Ustaz Azizi Ismail juga pun ada, Ahmad Tohir, Ibnu Dimyati. Terima kasihlah kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Jadi memandang Ustaz kita tak ada, setakat ni tak ada soalan lagi di ruangan komen. Mungkin nak ambil sedikit peluang lah Ustaz untuk mungkin Ustaz boleh memberi sedikit penjelasan berkaitan dengan isu yang sedang hangat diperkatakan lah sekarang ni kan, yang tengah viral ni tentang penetapan tarikh hari raya. Ada kata Isnin, ada kata Selasa kan. Dah viral dah di media sosial, sedangkan yelah tengok anak bulan ni pun belum lagi hari Ahad tu, insyaAllah hari Ahad ni pada 1 Mei ni. Jadi mohon sedikit penjelasan lah daripada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan isu ini. Mungkin ada sejarah telah pun berlaku kan, mungkin sebelum ni pernah berlaku, kita tengok balik pada sejarah sebelum ni, mungkin Ustaz boleh terangkan sikit. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Terima kasih atas persoalan-persoalan yang dikemukakan. Baik, apa yang saya nak jelaskan di sini, sebut perkara-perkara yang kontroversi ini, sebenarnya perkara ini telah pun dimuktamadkan oleh seorang tokoh ulama fiqh dan ulama hadis yang tersohor lagi masyhur, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang kita sedia maklum ketokohannya. Ia mengarang sebuah kitab fiqh, iaitu yang masyhur disebut Tuhfah. Dan di zamannya sebelum itu telah pun diperjelaskan oleh Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Ustaz, Ustaz tertutup mic Ustaz. Okay. Boleh dengar? Boleh. Boleh dengar? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Al-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani jelaskan dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada hadis Imam Al-Bukhari, ada 3 kaedah untuk mensabitkan tarikh 1 hari bulan Ramadan, 1 hari bulan Syawal, ataupun 1 hari bulan Zulhijjah, yang akan mensabitkan tarikh 9 dan 10 hari bulan Zulhijjah. Baik, sama ada berpegang kepada nas yang kuat, iaitu penetapan tarikh-tarikh itu berdasarkan ru'yah, maklum, kelihatan, kenampakan anak bulan. Baik. Kaedah yang kedua, kaedah hisab.
hitungan. Ya. Dan kaedah yang ketiga, terpulanglah kepada budi bicara ulil amri, pemerintah. Sama ada pemerintah yang diberi kuasa itu tetap berpegang dengan kaedah yang pertama, ru'yah, ataupun nak berpegang dengan kaedah yang kedua, hisab, ataupun digabungkan kedua-duanya sekali, ru'yah dan hisab. Maka yang kita dapat lihat sejarah perjalanan penetapan tarikh Ramadan dan Syawal di Malaysia ini telah diberikan kepada ulil amri, iaitu yang berkuasa di kalangan kamu, raja-raja Melayu akan menentukan tarikh. Raja-raja Melayu yang akan menentukan tarikh 1 hari bulan Ramadan, 1 hari bulan Syawal. Dan terpulanglah kepada raja-raja Melayu yang telah diwakilkan kepada penyimpan Moho Besar Raja-Raja Melayu. Sama ada Raja-Raja Melayu melalui penyimpan Moho Besar Raja-Raja Melayu nak mensabitkan berdasarkan kaedah pertama, ru'yah, atau kaedah yang kedua, hisab, ataupun digabungkan sekali ru'yah dan hisab. Jadi jawapan yang paling mudah untuk saya nyatakan di sini, kita tunggu sahaja perutusan, pemasyhuran daripada, pemakluman daripada penyimpan Moho Besar Raja-Raja Melayu. Cukup mudah. Tinggal lagi yang saya nak buat penambahan sedikit ialah apa yang dimaklumkan dan apa yang diamalkan semuanya telah dijadikan sebagai satu akta ketetapan. Ada akta ni kan, ketetapan tentang penetapan tarikh 1 Ramadan, 1 Syawal. Ya, begitu juga 1 Zulhijjah. Ianya tertakluk kepada kenampakan anak bulan. Kenampakan anak bulan. Apabila anak bulan itu kelihatan di Baitul Hilal yang telah diwartakan, Baitul Hilal, tempat mencerap anak bulan yang telah diwartakan di negeri-negeri di Malaysia. Ini maknanya telah diwartakan. Yang tak diwartakan, tak diambil kira. Kenampakan anak bulan di Baitul Hilal yang ditetapkan di negeri-negeri di dalam negara Malaysia. Maka kenampakan anak bulan itu akan dimaklumkan kepada penyimpan Moho Besar Raja-Raja untuk membuat pengisytiharaan. Itu je, untuk diisytiharkan. Baik, sekiranya anak bulan tidak kelihatan di mana-mana stesen Baitul Hilal, tak kelihatan di mana-mana Baitul Hilal, maka penyimpan Moho Besar Raja-Raja Melayu akan merujuk kepada kriteria anak bulan. Itu dia. Setelah mendapat
pengesahan dan perakuan bahawa anak bulan tak kelihatan. Setelah mendapat perakuan bahawa anak bulan tak kelihatan di seluruh lokasi Baitul Hilal yang diwartakan di negara Malaysia. Setelah diberitahu bahawa anak bulan tak kelihatan di mana-mana jua Baitul Hilal di negara Malaysia ni, maka setelah dimaklumkan kepada penyimpan Moho Besar Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan merujuk kepada kriteria. Merujuk kepada kriteria. Jadi kriteria untuk 1443 Hijrah ini telah disepakati oleh negara anggota Mabit. Negara anggota Mabit dah sepakati. Apa makna kriteria? Kriteria itu membawa erti, maknanya pengukuran, asas pertimbangan. Pengukuran, asas pertimbangan untuk kita nak menetapkan suatu perkara. Jadi kriteria anak bulan, kriteria kenampakan anak bulan, maknanya asas-asas pertimbangan kenampakan anak bulan itu sudah ditetapkan bahawa ketinggian anak bulan mestilah tidak kurang daripada 3 darjah. Dan jarak lengkung anak bulan kepada matahari yang terbenam itu tidak kurang 6 darjah 24 minit. Jadi mesti memenuhi 2 kriteria ini. Tak kurang ketinggian 3 darjah dan jarak lengkung tak kurang 6 darjah 24 minit. Jadi kalau tak memenuhi kedua-dua kriteria ini, maka tak bolehlah disabitkan berhubung tentang kenampakan anak bulan. Jadi apa pun kita kena tunggu tarikh melihat anak bulan. Maka kena tunggulah daripada Sabah, Sarawak, pergilah kepada Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, sampailah ke Perlis. Nampak ke tak nampak? Nampak? Raya. Tak nampak? Kembalikan semula kepada kriteria. Itu penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan kembalikan semula kepada kriteria. Kalau kriteria tidak dipenuhi, maka nampaknya tak raya lah. Tapi kalau kriteria memenuhi, raya lah. Itu je. Pun begitu, ialah budi bicara Raja-Raja Melayu. Saya katakan budi bicara Raja-Raja Melayu. Kerana kuasa ada pada Raja-Raja Melayu. Sama ada kiranya tak nampak anak bulan, untuk kembali kepada kriteria yang baru ataupun budi bicara. Itu hak wa ulil amri minkum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, Masya Allah, satu jawapan ataupun penjelasan yang saya kira sangat mendalam, sangat jelas dan sangat mendalam. Moga-moga dapat memberi kefahaman kepada sidang penonton, kepada kita semua, dan dapat meleraikanlah, menghilangkan kekeliruan, meleraikan kekusutan
mungkin ada yang tengah fikir kan bila sebenarnya nak balik raya ni kan. Jadi kesimpulan yang kita dapat daripada penjelasan tu maknanya kod mana pun macam mana pun tetap kita kena tunggu pengumuman rasmi yang akan diumumkan oleh Penyimpan Muhur Besar Raja-Raja. Ya Ustaz? Ya. Jadi alhamdulillah kita pun sudah pun sampai kepada masanya. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan katsira ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz atas pengorbanan masa beliau bersama dengan kita pada hari ini membaca dan mensyarahkan kitab kita pada pagi ini. Kita doakan agar Tuan Guru Al-Fadil, Tuan Guru Ustaz diberikan kesihatan yang berpanjangan agar kita dapat teruskan lagi lah program kuliah ini walaupun dah sampai penghujung, tapi insya-Allah akan ada program-program yang akan datang yang akan dianjurkan insya-Allah oleh Jabatan-Jabatan Mufti Negeri Diri insya-Allah. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua penonton, sama ada yang mengikuti kuliah ini secara live ataupun yang akan mengikuti rakaman video kuliah ini nanti. Terima kasih banyak-banyak. Mohon juga untuk share dan like video kuliah ini. Moga-moga ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadil Tuan Guru dapat tersebar dengan meluasnya insya-Allah. Sekali lagi saya mewakililah pihak penganjur. Biasa Ustaz Faizal, tapi hari ini Ustaz Faizal terlibat dengan mesyuarat, jadi saya menggantikan beliau. Saya mewakili Jabatan Mufti Negeri Perak memohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan ataupun kelemahan sepanjang mengendalikan kuliah ini, dan ingin mengambil kesempatan jugalah untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin insya-Allah. Jadi raya bila tu kita tunggu je lah ya insya-Allah. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.